أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Maksudnya, adakah ia menyangka bahawa tidak ada siapa pun yang melihatnya dan mengetahui tujuan ia habiskan harta bendanya itu? Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran jasmani dan rohaninya. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kuasa yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kuasanya dan menyeksakannya? Manusia yang demikian keadaannya tidaklah patut ia bermegah dengan kekayaannya dan berkata, aku telah habiskan harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan bangsa. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada siapa pun yang melihatnya dan mengetahui tujuan ia habiskan harta bendanya itu? Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami, dan lidah serta dua bibir untuk ia menyempurnakan sebagian besar dari hajat-hajatnya? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Setelah Allah bersumpah dalam ayat-ayat yang terdahulu dengan bumi Mekah, bumi yang mulia, dilahirkan daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan padanya wahyu kitab suci Al-Quran, ayat-ayat yang pertama, dilahirkan daripadanya generasi awal Islam, kalangan muhajirin yang menegakkan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Bersumpah dengan Adam dan zuriat Adam alaihi salam yang menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah menyedarkan manusia dengan diri mereka sendiri. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam keadaan kepenatan dan kepayahan. Kepenatan sejak dilahirkan ke dunia. Ibunya mengandung beberapa bulan. Ketika dilahirkan dalam keadaan yang penat dan susah, dipelihara, tak terus berjalan macam anak ayam, macam binatang, dalam keadaan tidak boleh berjalan, tak boleh bercakap, diberi susu oleh ibunya, kemudian barulah dia membesar menjadi remaja dan kuat. Dipenatkan lagi dengan berlakunya kematian. Bila menghadapi kematian, dia akan menghadapi kepenatan di dalam menghadapi kematian itu. Itulah dia manusia. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bohongi Allah taala. Jangan lawan Allah taala. Jangan tentang Allah taala. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia menyangka bahawa tidak ada siapa yang boleh menguasai di atasnya? Tak ada seorang pun. Berkata ulama tafsir, ayat ini diturunkan kepada seorang yang bernama Abil Ashad bin Kildah.
seorang yang gagah dan yang banyak harta. Hartanya digunakan untuk menentang Islam, kekayaannya digunakan untuk melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbangga dengan kegagahannya. Disebut kisahnya pada satu hari dia memijak sekeping belulang, ditekannya kaki di atas belulang itu, disuruh orang ramai tarik, maka ditarik oleh 10 orang. Tak bergerak kaki dia. Belulang yang rabak, belulang yang carit, kaki dia tak bergerak. Konon dia gagah dan dia kuat sangat. Tuhan kata, ayah sabu allan yaqdiru alaihi ahad. Adakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang boleh berkuasa di atas dia? Dia lupa pada Tuhan, lupa pada Allah Ta'ala yang maha berkuasa lagi maha perkasa. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta aku dengan banyak untuk menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membelanjakan hartanya yang banyak derma untuk lawan Islam, untuk mempertahankan kaum Quraisy, bangsa Quraisy yang jahiliah, mempertahankan bangsa, mempertahankan Mekah supaya jangan dikuasai oleh Islam. Islam jangan berkuasa, Muhammad SAW dan ajarannya jangan berkuasa, jangan menang. Dia gunakan segala hartanya, derma dengan sebanyak-banyak, berpanjangan sampai hari ini, derma sampai berjuta-juta, sampai milion, bilion, triliun. Gunakan harta kekayaan untuk lawan Islam, untuk sekat Islam. Berbangga dengan hartanya, berbangga dengan kekuatannya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Adakah dia menyangka tak ada siapa yang tengok dia? Dia tak sedar Allah Ta'ala itu maha melihat, melihat segala apa yang dia buat, segala akalan dan perangai dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Patutnya dia ingat harta yang dia dapat itu adalah nikmat yang Tuhan beri pada dia. Dia salah gunakan nikmat itu. Kekuatan yang ada pada dia Tuhan beri ke dia, dia salah guna kekuatan itu. Dia salah gunakan, lupa pada Allah yang mencipta, yang menjadikan dia, lupa pada Allah yang beri rezeki pada dia. Dia lawan Allah Ta'ala, dia menentang Allah Ta'ala. Ini perangai manusia. Ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sebabnya berkait dengan Abil Ashad bin Kildah, tetapi iktibarnya sehingga hari kiamat. Begitulah mereka yang dapat untung banyak, dapat duit banyak, gunakan duit ini untuk lawan Islam, untuk menentang Islam. Mereka yang merasakan dia gagah dan dia kuat sangat lawan Islam, dia kena ingat Allah Ta'ala maha berkuasa. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Hatta kuasa-kuasa besar yang ada dalam dunia hari ini pun jatuh lepas satu-satu macam debu, lebih halus pada debu lagi, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Alam naj'al lahu ainain. Adakah dia tidak sedar kami jadikan kepadanya 2 mata, yang dia dapat melihat dengan 2 mata. Bukan saja celek, boleh tengok dengan 2 mata. Dengan 2 mata tu dia boleh buat kerja, dia boleh buat macam-macam. Walisanan wa syafatain. Tuhan jadikan lidah dalam mulut dia dan 2 bibir yang dia boleh bercakap, boleh bertutur, boleh makan, boleh berucap. Dengan anggota yang Tuhan jadi pada dia, dia tak sedar. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Ada 2 jalan di hadapan dia. Satu jalan yang baik, yang satu lagi jahat. Yang baik satu saja, yang 2 tu banyak, macam-macam. Yahudi, Kristian, komunis, sosialis, kapitalis, cabang-cabang dia. Yang baik Islam,
Jalan Islam dan jalan yang lain berislam. Petunjuk dan kesesatan. Ada dua jalan. Di sinilah Allah Ta'ala suruh kita berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang betul. Firman Allah Ta'ala, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada manusia itu jalan, sama ada dia memilih syukur ataupun dia memilih kufur. Memilih syukur bernikmat Allah Ta'ala, ikut jalan Allah Ta'ala, atau pilih kufur, lawan Allah Ta'ala. Sangat bahaya dalam kehidupan ini, sangat bahaya dalam perjalanan hidup ini. Banyak seruan-seruan di kanan dan kiri jalan kita belum mati. Oleh kerana itulah kita diajar, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Tiap-tiap rakaat tunjukkan kami jalan yang betul wahai Tuhan, iaitulah jalan Islam. Jangan kita ditipu oleh orang, digoda oleh orang, ditipu oleh iblis dan syaitan, manusia dan jin, yang boleh mengelirukan kita, yang boleh menyesatkan kita. Kita kena minta doa tiap-tiap rakaat sembahyang dengan khusyuk, dan kena belajar, kena mengaji, kena tanya orang, kena tanya sungguh-sungguh untuk selamatkan kita dalam perjalanan dunia, supaya perjalanan kita di atas jambatan menuju ke syurga, bukan jambatan menuju ke neraka. Wallahu a'lam.